Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, dan kita dapat meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala, dan kita dapat mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kuliah bulanan kita, iaitu kita menggunakan kitab tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kuliah bulanan ini untuk jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Kita sambung pada muka surat ke 254. Bagi yang ada kitab yang di bawah, ya. Tuan-tuan, puan-puan, semua yang menonton kuliah pada kali ini, kita masih lagi membicarakan itu seruan yang ke-14, iaitu tajuknya janganlah mengambil orang bukan Islam sebagai orang dalam. Baik, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wahai saudaraku tercinta, apakah engkau atau salah seorang umat Muhammad ini masih mengambil orang kepercayaan dalam kalangan bukan Muslim dan membiarkan mereka mengetahui urusan negara dan umat? Kata pengarang kitab, wahai saudara yang tercinta. Maknanya saudara ni, orang mukmin ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kata pengarang, wahai saudaraku, adakah kamu akan mengambil orang bukan Islam, kamu jadikan mereka itu orang yang dipercayai, kamu ataupun salah seorang daripada umat Islam? Maksudnya seluruh umat Islam ini, jangan ada salah seorang daripada kita yang mengambil orang kafir, kemudian dia jadikan orang kafir itu orang yang dipercayai, sehingga orang kafir itu mengetahui urusan berkaitan umat Islam, apatah lagi berkaitan dengan rahsia-rahsia negara. Sebab itu orang Islam dia tak boleh bersekongkol dengan orang kafir, kerana orang kafir ini musuh Islam, musuh Allah, musuh para Rasul alaihi salam. Bagaimana mereka jadikan orang kafir sahabat mereka? Dari Al-Azhar bin Rashid bin Malik berkata, mereka pergi kepada Anas. Jika Anas menyampaikan satu hadis yang tidak mereka fahami maksudnya, mereka pergi kepada Al-Hasan Al-Basri, maka dia akan menafsirkan untuk mereka. Kata Azhar radhiyallahu anhu, kata Azhar,
mereka akan pergi kepada Anas radhiyallahu anhu. Itu Anas ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Azhar bin Rashid radhiyallahu anhu, dia pergi kepada Anas radhiyallahu anhu. Bila mana Anas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis, dan hadis itu tidak difahami oleh Azhar bin Rashid radhiyallahu anhu, maka kata Azhar, bila mana dia mendengar Anas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis, kemudian Azhar bin Rashid tak faham apa yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Maka kata Azhar, dia akan pergi kepada Al-Hasan Al-Basri. Yang mana Hasan Al-Basri ini dia akan menafsirkan untuk mereka. Maksudnya bila mana dengar hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, mereka tak faham. Mereka pergi kepada Hasan Al-Basri, minta Hasan Al-Basri menghuraikan, mentafsirkan hadis tersebut. Al-Basri menjelaskan satu hari Anas menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi. Satu hari Anas radhiyallahu anhu dia menyampaikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, janganlah kamu mencari cahaya dari api kaum musyrikin. Jangan pula kamu semua berbincang tentang Rasul penutup kamu semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencari cahaya daripada api kaum musyrikin. Jangan cari cahaya yang mana cahaya itu berasal daripada api kaum musyrikin. Dan juga jangan kamu berbincang tentang Rasul kamu semua. Baik, makna hadis tersebut adalah jangan meminta nasihat tentang urusan kamu kepada kaum musyrikin. Maksud jangan mencari cahaya. Cahaya itu berasal daripada api kaum musyrikin. Maksudnya apa? Maksudnya jangan meminta nasihat daripada kaum musyrikin. Kita tak boleh. Kita ada masalah, kita pergi tempat rujukan kita orang musyrik, tempat rujukan kita orang musyrikin. Tak boleh. Macam mana kita ambil, kita dengar nasihat mereka, pandangan mereka, sedangkan mereka orang yang kufur kepada Allah. Kepada Allah dia kufur, takkan kepada manusia dia akan buat baik. Kepada Allah pun dia ingkar, apatah lagi sesama manusia. Jadi maksud hadis, jangan mencari cahaya daripada kaum musyrikin. Maksudnya apa? Jangan meminta nasihat pandangan daripada kaum musyrikin. Baik, dalil di atas adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam kitabullah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang bukan dalam kalangan kamu menjadi orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Allah Ta'ala berfirman, itu dalam seruan yang ke-14 ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ni ambil orang kafir, ambil orang yang bukan dalam kalangan kamu. Maksudnya yang dalam kalangan kita ni siapa? Sesama kita adalah orang Islam. Jangan pula kita pergi ambil orang luar. Orang tu orang kafir, kita ambil dia, kita jadikan dia penasihat. Kita ambil orang kafir, kita jadikan dia tempat rujukan. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab orang kafir ni, dia tak akan berhenti nak mendatangkan bencana kepada orang Islam. Dia pandai berlakon. Depan orang Islam takkanlah dia nak cakap
kami ni sebenarnya hakikatnya kami benci kepada orang Islam. Takkan dia nak takkan dia nak beritahu kepada kita dia punya rancangan dia. Dia punya rancangan-rancangan dia tak akan bagi tahu. Mereka akan bincang sesama mereka. Depan kita punyalah baik. Depan kita punyalah baik. Bijak semut pun tak mati. Punyalah baik. Belakang kita mereka adalah musuh Allah. Musuh kepada orang Islam. Jangan orang Islam tertipu. Allah Ta'ala bocorkan rahsia mereka kepada orang Islam. Jangan orang Islam leka. Jangan orang Islam tertipu dengan lakonan sandiwara orang kafir ni. Helah mereka. Jadi tak boleh kita ambil orang yang bukan daripada kalangan kita, non-Muslim kafir, kita jadikan orang yang kita percayai. Kerana mereka ni tak akan berhenti mendatangkan kemudaratan kepada orang Islam. Orang kafir ni kalau dia tengok orang Islam dapat kesenangan, kemenangan, sakit hati dia. Tapi bila mana dia melihat orang Islam dapat kesusahan, ditimpa bencana, musibah dan sebagainya, dia bergembira. Ini perangai orang kafir. Jadi berhati-hati. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir kata apa? Adapun yang dimaksud dengan mencari cahaya dengan api kaum musyrikin itu adalah janganlah kamu mendekati mereka di satu tempat atau bersama mereka di negara mereka. Tetapi jauhilah dari mereka dan keluarlah dari negara mereka. Kata Ibnu Katsir, kata apa? Maksud jangan cari cahaya daripada api kaum musyrikin itu maksud dia jangan mendekati orang kafir, jangan bersama dengan orang kafir, dan jauhilah. Kita jauh daripada orang kafir, kita keluar daripada negara orang kafir. Kalau kita berada di negara orang kafir, kemudian kita terpaksa gadaikan agama kita, iman kita, apa pilihan yang boleh kita buat? Kita cabut lari lah. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Ataupun tuan-tuan, di negara-negara yang contohnya di mana? Di Palestin. Contohnya di mana lagi? Di India. Di mana orang Islam dan orang kafir ni saling bunuh. Maknanya tak dapat dielakkan. Maka pada ketika itu orang Islam, hukum dia angkat senjata, berjihad. Wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi mereka. Jadi dia ada hukum dia lah. Kalau kita alhamdulillah di Malaysia negara Islam, bagi umat Islam yang berada di negara presiden yang Perdana Menterinya, rajanya adalah orang kafir, jadi ada hukum-hukum dia. Cuma yang disebutkan di sini, kalau ada orang kafir, kita jauh daripada dia, kita jangan dekat, kita tinggalkan mereka. Dalam hadis disebutkan, sesiapa yang berkumpul atau tinggal bersama orang musyrik, berarti dia sama seperti orang musyrik itu. Maknanya kalau kita ni bersama dengan orang musyrik, kita macamlah orang musyrik. Maksudnya kita tidak boleh bersama dengan orang musyrik, Yahudi, Nasrani, kufur, musyrik ni tak boleh kita bersama dengan mereka. Kalau kita bersama dengan mereka, seolah-olah kita bersahabat dengan mereka, kita lantik mereka jadi ketua, lantik mereka jadi penguasa pemerintah. Kita jadikan mereka tempat rujukan, kita jadikan mereka tempat kita minta nasihat. Maka pada ketika itu apa beza kita dengan orang kafir? Wal'iyadu billahi min zalik. Maka siapa yang bersama dengan orang musyrik, bermaksud dia ini juga sama seperti orang musyrik itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhkan kita dari para musuhnya. Mohon kepada Allah agar Allah Taala jauhkan kita daripada musuh-musuh Islam. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar memenangkan Islam.
Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memenangkan Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, tu bantulah umat Islam fi kulli makan, fi kulli zaman, di setiap tempat, di setiap zaman. Pada setiap zaman, pada di mana-mana tempat ada orang Islam, bantulah. Berdoa pada Allah agar Allah memenangkan Islam dan memenangkan orang Muslim, serta meninggikan darjat. Allah tinggikan darjat dengan anugerah dan kemuliaannya. Allah Ta'ala anugerahkan keredaan, rahmat, keberkatan. Allah muliakan Islam dan mereka yang mengesakannya. Juga meninggikan panji Islam sehingga kita menghadap Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan, berilah pertolongan kami, berilah pertolongan kepada kami dalam menunaikan hak-Mu. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menolong kita, memberi kekuatan kepada kita agar kita dapat menunaikan hak kita sebagai hamba Allah terhadap Allah Ta'ala. Itu dengan kita mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, kemudian mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limpahkanlah berkat kepada kami dengan rezeki-Mu yang halal. Kemudian kita minta keberkatan pada rezeki. Kita minta kepada Allah berkati rezeki kita. Kita minta kepada Allah agar Allah SWT kurniakan kepada kita rezeki yang halal. Halalun tayyibah. Janganlah Engkau malukan kami di antara segenap ciptaan-Mu, wahai Zat yang memenuhi segala keperluan, dan wahai Zat yang mengkabulkan segala permohonan, wahai Tuhan semesta alam. Baik, habis tuan-tuan seruan tentang jangan kita ambil orang bukan Islam ni menjadi orang yang dipercayai. Tak boleh. Kita hanya mempercayai orang Islam saja, kita tidak boleh mempercayai selain daripada Islam, apatah lagi orang yang kufur, musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seruan yang seterusnya yaitu larangan memakan riba dan saranan bertakwa kepada Allah. Baik, aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Surah Al-Imran ayat 130. Keterangan dan penjelasan saudaraku tercinta, sebelum ini kita telah menyentuh tentang dosa besar dan kejahatan ekonomi yang berupa riba ini, dan kita juga telah mengetahui bagaimana Allah Ta'ala mengancam sesiapa sahaja yang berurusan dengan riba. Sebelum ni tuan-tuan, ada ayat tentang riba juga. Kita dah lepas tentang riba. Yang mana ayat tentang riba ni banyak. Kemudian seruan yang ke-15 ni ada juga tentang riba. Kata pengarang, sebelum ni kita dah sentuh. Pengarang dah sentuh dah tentang dosa besar, tentang kejahatan, iaitu kejahatan dari segi ekonominya, iaitu berupa riba ni. Dan kita mengetahui bagaimana Allah mengancam siapa saja yang berurusan dengan riba, dan sebagaimana Nabi SAW mencela dan melaknat riba ni, jual beli secara riba ni, pinjaman dan sebagainya. Di dalam seruan iman ini, Allah kembali mengingatkan hamba-Nya yang beriman untuk menjauhi riba. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi riba dan tidak makan riba yang berlipat ganda sebagaimana pernah dilakukan pada zaman jahiliah. Pada zaman jahiliah ni, mereka ini mengaut keuntungan dengan riba. Zaman jahiliah ni mereka maknanya jual beli riba, beri pinjam dengan menambah bunganya. Zaman jahiliah ni dah makan riba dah. Ada urusan riba ni, jual beli riba, pinjaman riba. Mereka sering mengatakan
semasa cukup tempoh untuk membayar hutang, kamu lunaskan. Atau hutang itu bertambah. Zaman jahiliah dulu, yang memberi pinjam tu, dia bagi pinjam duit kepada orang yang peminjam tu. Dia kata apa? Kamu lunaskan hutang kamu, ataupun hutang ini akan bertambah. Maksudnya jika orang yang berhutang itu tidak mampu melunaskan, berarti dia harus memanjangkan masa pembayaran dan menambah jumlah pembayaran hutang. Maksudnya janji sebulan, sampai sebulan tak boleh bayar, jadi tambah lagi lah, sebulan 2 bulan lagi, tambah tempoh dengan ditambah hutang. Hutang 10,000, tambah lagi 11,000, 12,000, 13,000. Yang lebih itu adalah riba. Perkara ini berlaku setiap tahun sehingga menyebabkan hutang yang sedikit itu berubah menjadi banyak dan berlipat ganda. Hutang asalnya 10,000, jadi bertambah disebabkan dia tak dapat membayar hutang dalam tempoh yang pada perjanjian yang awal. Kemudian Allah Ta'ala memerintah mereka untuk bertakwa, yang merupakan jalan kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah suruh mereka bertakwa. Dalam perintah Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan makan riba berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah. Ini seruan dalam surah Al-Imran ayat 130. Akan tetapi Allah Ta'ala dalam ayat riba yang terdahulu telah mengutamakan takwa daripada larangan makan riba. Allah Ta'ala berfirman, baik, dalam ayat 130 daripada surah Al-Imran ini, Allah Ta'ala mendahulukan riba, kemudian baru bertakwa pada Allah. Larangan riba terlebih dahulu, kemudian Allah perintahkan bertakwa kepada Allah. Itu dalam ayat yang ke-130 surah Al-Imran. Manakala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-278, Allah Ta'ala dahulukan takwa kepada Allah, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang riba. Jadi dia satu ayat dahulukan larangan riba, kemudian takwa kepada Allah. Ayat yang lain dahulukan takwa kepada Allah, kemudian baru larangan riba. Satu ayat larangan riba terlebih dahulu, kemudian takwa pada Allah. Satu ayat lagi takwa kepada Allah terlebih dahulu, kemudian baru larangan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika benar kamu orang yang beriman. Namun dalam ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan larangan riba daripada takwa. Dalam ayat surah Al-Imran ayat 130 ni, Allah Ta'ala dahulukan larangan riba tu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Maknanya dahulukan larangan riba, kemudian baru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Dalam firman-Nya yang berbunyi, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Lalu apakah rahsia dari perkara itu? Dan apakah faedah dari mendahulukan takwa pada satu ayat dan mengakhirkannya pada ayat yang lain? Ini disebabkan seruan pertama surah Al-Baqarah ayat 278, larangan dari berurusan dengan riba berlaku pada akhir fasa larangan dosa besar ini. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala dahulukan bertakwa kepada Allah, baru melarang jual beli pinjaman riba ini. Kerana apa? Kerana
dahulukan takwa ni kerana apa? Ianya pada akhir fasa larangan dosa besar ini. Maka sangat sesuai jika takwa didahulukan supaya takwa itu menjadi ciri dan sifat seorang mukmin dalam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu dia takwa kepada Allah, dia pasti dia akan meninggalkan, menjauhi perbuatan jual beli pinjaman riba itu. Akan tetapi Allah Ta'ala mengakhiri takwa dalam seruan kedua dalam surah Al-Imran. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Imran ayat 30, Allah Ta'ala akhirkan takwa, dahulukan larangan riba. Kerana orang yang bertakwa dan takut kepada Allah serta takut terhadap azabnya, itulah orang yang tidak memakan riba dengan berlipat ganda. Maka sesuai jika perintah takwa diletakkan setelah adanya larangan memakan riba. Itu disebut ada ayat Allah Ta'ala berfirman bertakwa kepada Allah kemudian larangan riba. Ada ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang riba, kemudian baru Allah Ta'ala berfirman bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, fasa-fasa dalam pengharaman riba. Saudaraku tercinta, adanya tahap-tahap fasa dalam at-tashri' al-islami. Nak mengharamkan jual beli, memberi pinjam bunga dalam riba ini, dia ada fasa dia, ada tahap dia. Itu merupakan salah satu sifat yang agung. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia nak melarang di zaman jahiliah dulu, mereka di zaman jahiliah, Allah Ta'ala nak mengharamkan riba ni, ada tahap dia, ada fasa dia. Ini merupakan satu sifat yang agung. Mereka yang memiliki akal cerdas telah mengetahui bahawa bangsa Arab pada zaman jahiliah berurusan dengan riba. Zaman jahiliah ni memang urusan jual beli ini, memberi pinjam duit, urusan jual beli ini dengan riba. Bahkan kedudukan riba bagi mereka setara dengan jual beli. Maknanya riba tu bagi mereka hanya jual beli, tak ada riba, dia kira jual beli je. Dan majoriti kekayaan harta mereka diperoleh melalui riba. Jadi zaman jahiliah ni, orang yang kaya-kaya ni banyak untung dalam meniaga ni. Maksudnya dia memang cara mereka jual beli ni, cara mereka memberi pinjaman ni dengan cara riba. Seandainya Islam dengan serta-merta terus mengharamkan mereka, maka perkara itu akan memberatkan mereka sehingga mereka akan melarikan diri atau menganggap bahawa larangan riba itu merupakan satu beban yang berat. Sebab itu Islam ni dia tak terus mengharamkan riba, dia ada tahap fasa dia. Kalau serta-merta terus haram, maka ianya bagi orang jahiliah ni dia rasa berat, kemudian dia akan melarikan diri, kemudian dia merasakan pengharaman riba ni merupakan satu beban yang berat bagi mereka. Oleh itu Allah Ta'ala memberikan tahap dalam larangan riba kepada mereka. Pada mulanya Allah Ta'ala menyuruh mereka menjauhi diri dari riba. Mula-mulanya Allah Ta'ala suruh mereka ni, perintahkan mereka jauhkan diri daripada riba. Kemudian mendorong mereka untuk menolak berurusan dengan riba. Mulanya Allah Ta'ala perintahkan mereka ni jauhkan diri kamu daripada riba. Kemudian Allah Ta'ala mendorong mereka agar mereka ni menolak berurusan apa jua yang ada kaitan dengan riba. Baik, larangan riba telah melalui 4 fasa. Dia ada 4 fasa larangan riba ni. Larangan riba telah melalui 4 fasa sebagaimana yang terjadi dalam pengharaman arak. Lalu apakah fasa-fasa tersebut? Begitu juga dengan pengharaman arak itu pun ada fasa. Begitu juga dengan pengharaman jual beli secara riba ini juga ada fasa dia. Fasa pertama diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi. Ini fasa yang pertama. Dia ada 4 fasa. Kita akan tengok insya-Allah. Fasa yang pertama diturunkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَّعِفُونَ. Yang bermaksud, dan
sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Riba ni tuan-tuan, pada zahirnya nampak bertambah, dapat menguntungkan riba itu, tetapi hakikatnya riba itu tidak bertambah di sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat dan yang kamu maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka yang melakukan demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tuan-tuan, riba ini dia nampak bertambah, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertambah. Dan apa yang diberikan, iaitu berupa zakat, yang diberikan itu tujuan dikeluarkan zakat itu, umat Islam keluarkan zakat ini tujuan untuk apa? Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan demikian, mengeluarkan zakat itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah orang yang melipat ganda pahalanya. Faulaika humul mudha'ifun. Orang yang mengeluarkan zakat dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi orang yang keluarkan zakat ni dia beruntung. Manakala orang yang berurusan dengan riba, dari segi zahirnya jumlah duit ni dia dapat banyak, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertambah. Ayat ini diturunkan di Mekah yang mengisyaratkan adanya kebencian Allah terhadap riba dan menjelaskan bahawa orang yang memakan riba tidak akan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini isyarat dia apa? Iaitu isyarat dia kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada riba, dan juga menjelaskan bahawa orang yang makan riba ini dia tidak, maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertambah. Di sisi sewaktu di dunia dia jual beli dengan riba, bagi pinjaman, menambah bunga riba, di dunia dia untung, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertambah. Meskipun harta mereka bertambah, harta bertambah, orang yang berurusan dengan riba ni dia banyaklah dapat duit, tetapi di sisi Allah tidak bertambah. Berbeza dengan zakat yang akan berlipat ganda di sisi Allah. Orang yang mengeluarkan zakat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala lipat gandanya. Di sisi Allah Ta'ala dilipat gandakan, meskipun secara zahir harta itu berkurang. Zakat ni kita beri, berkuranglah harta kita, hakikatnya bertambah, hakikatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi Allah itu dilipat gandakan. Dari segi duit zakat, duit yang kita keluarkan itu berkuranglah duit kita dengan kita mengeluarkan zakat. Kita lihat dengan mata kepala kita secara kasar ni, kita melihat berkurang duit kita, tetapi hakikatnya bertambah di sisi Allah, malah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, fasa yang kedua. Dalam fasa ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, fa bi dhulmin minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihim riba wa qadnu 'anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia zalim, dia melakukan perbuatan zalim. Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Orang Yahudi ni, sebab mereka ni melakukan kezaliman, Allah Ta'ala haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik, yang mana sebelum itu Allah Ta'ala halalkan kepada orang Yahudi. Disebabkan perbuatan zalim mereka, Allah Ta'ala haramkan makanan yang halal, yang asalnya halal kepada orang Yahudi. Oleh kerana dia melakukan kezaliman, makanan yang baik-baik itu yang pernah dihalalkan kepada mereka, Allah Ta'ala haramkan. Dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. Yahudi ini dia halang manusia nak menuju ke jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya. Yahudi dia ambil riba padahal Allah Ta'ala larang mereka jangan melakukan riba. Dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah, kemudian dia ambil harta orang bil batil, dengan jalan yang salah, mengambil hak orang. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bagi orang kafir ni, bagi orang yang ingkar pada Allah SWT, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, untuk orang kafir, azab seksa yang tidak terperi sakitnya, adaban alima,
Alim ni azaban alima, maksudnya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kalau kita nak cerita tentang azab Allah Subhanahu wa taala ni, begitu dahsyat, sehingga kan teropah daripada neraka itu bila mana dipakai oleh penghuni neraka, dipakai, dipijak tapak kakinya yang kena pada teropah neraka itu, tetapi yang menggelegak sampai kepada otaknya. Wal'iyadzubillah, minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab neraka. Baik, ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan ayat yang mengharamkan riba secara sindiran. Maknanya bertahap lah. Pasal yang pertama tu Allah Ta'ala berfirman, riba itu di sisi manusia bertambah, orang yang berjual beli dengan riba, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertambah. Kemudian fasa yang kedua, Allah Ta'ala menyindir. Maknanya menyindir tidak secara tegas, kerana ayat ini mengandungi cerita mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan sikap mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang. Baik. Manakala fasa yang ketiga, diturunkan seruan yang penuh berkat ini, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Meskipun dalam ayat di atas disebutkan tentang pengharaman riba, akan tetapi pengharaman masih berupa pengharaman sebahagian, kerana ayat ini mengandungi pengharaman satu jenis sahaja dari beberapa jenis, yakni apa yang diharamkan dengan riba keji, riba al-fahish, yang bererti riba yang bertambah kepada pemiliknya sehingga menjadi berlipat ganda. Jadi tuan-tuan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu iaitu ar-riba al-fahish, iaitu riba yang bertambah kepada pemiliknya sehingga menjadi lipat ganda, sehingga orang yang berhutang merasa berat dan tidak mampu melunaskan riba seperti ini adalah riba yang paling buruk. Riba yang paling buruk ni, kita bagi hutang kepada orang 1,000, tempoh sebulan kena bayar, tempoh setahun, sampai sebulan, sampai setahun dia tak boleh bayar, kita tambah lagi beri tempoh kepada dia, dan kita tambahkan lagi bayaran 1,000, bukan 1,000 dah, lebih daripada 1,000. Maknanya riba yang paling buruk, iaitu riba al-fahish. Baik, fasa yang keempat dan terakhir dalam fasa ini, Allah Ta'ala menurunkan firman yang berisi pengharaman riba secara keseluruhan, total dan tegas, serta Al-Quran tidak membezakan antara riba yang berjumlah sedikit atau banyak. Isyarat pengharaman ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi. Baik, fasa yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan firman Allah Ta'ala, turun firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala itu mengharamkan riba secara keseluruhannya, sama ada sedikit riba itu ataupun banyak, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika beriman kepada Allah, tinggalkan riba. Maka jika kamu tidak melakukan perintah tinggalkan riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Siapa yang tidak tinggalkan urusan jual beli riba ini, maka dia ini akan dimusuhi oleh Allah Ta'ala, dan dimusuhi Allah Ta'ala akan perang dengan dia, dan Rasulnya akan perang dengan dia. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Jika bertaubat, yang pokok asal harta kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Kita tidak dizalimi, dan kita tidak dizalimi, dan kita juga tidak menzalimi orang lain. Itu tuan-tuan hikmahnya daripada pengharaman riba. Yang terakhir, fasa ini merupakan fasa terakhir dalam pengharaman riba. Apabila tidak mengetahui fasa ini, nasihat Allah SWT akan berfirman, tinggalkanlah riba, tinggalkanlah arak, dan tinggalkanlah ini dan itu secara sekaligus. Akan tetapi pengharaman ini dibuat melalui tahap yang selari dengan akal dan nurani manusia yang lurus.
Jadi tuan-tuan perempuan semua yang menonton kuliah pada kali ini, iaitu dalam hukum riba ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman turunnya ayat-ayat tentang riba ini melalui fasa-fasa, melalui tahap-tahap, yang mana kita telah sebut ada 4 fasa pengharaman dalam mengharamkan riba ni. Jadi wallahu alam, saya kira cukup kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, yang mana masih lagi membicarakan tentang riba. Jadi apa yang baik, apa yang tuan-tuan perempuan semua yang menonton kuliah pada hari ini dapat memahami jelas apa yang saya cuba huraikan, menerangkan. Yang jelas, yang baik, yang sahih, yang benar itu semua datang pada Allah. Seandainya ada salah dan silap atau datang daripada kejahilan diri saya mohon keampunan kepada Allah. Saya minta maaf dengan tuan-tuan perempuan semua Jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang menonton kuliah pada kali ini. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.